kembali para penonton semua, dan seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan peranti siswa keluarga Malaysia yang sebelum ini telah pun diberikan kepada mereka yang bertuah, khususnya kepada mereka yang belajar di IPT dan IPTA, dan sekarang ini kita juga ingin berkongsi iaitu fasa kedua 2022 keluarga Malaysia dibuka lagi mulai 1 Ogos sehingga September 2022. InsyaAllah masih ada peluang lagi, dan kita bersama dengan Tuan Muhammad Nazrul Marzuki selaku Setiausaha bahagian infrastruktur dan aplikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kira berita baiklah kepada mahasiswa ni ya. Alhamdulillah. Tuan, ni Alhamdulillah. Kita berita kemerdekaan dan sempurna hari kebangsaan. Alhamdulillah. Baik, jadi mungkin secara ringkasnya boleh berkongsi berkenaan apakah antara inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia? Tuan. Okey, Sofia. Silakan. Peranti siswa kalau tengok secara harfiah dia simple, ialah kita beri peranti kepada siswa. Namun ada beberapa perkara yang berlaku sebelum ini. Contohnya pada tahun lepas dan tahun sebelumnya ada kekangan bagi Perintah Kawalan Pergerakan membuatkan ada sedikit kesenjangan bagi mahasiswa untuk mempunyai akses digital. Kerajaan yang cakna memikirkan apakah sebenarnya bantuan yang kita boleh berikan, dan kita berpandangan selain ketersambungan yang kita sentiasa tambah baik, kita perlu memberikan juga bantuan dari segi keupayaan memiliki peranti untuk perkakasan dan perisian. So target group bakal penerima kita telah kenal pasti pada awalnya, dan telah pun diumumkan dalam ucapan belanjawan pada tahun 2022 pada tahun lepas. So tahun ini adalah tahun pelaksanaan. Baik, dan difahamkan juga sebelum ini hanyalah tertumpu pada IPTA dan IPTS saja. Dan kali ini mereka yang belajar di IPG juga berpeluang untuk mendapatkan. Itu yang menarik sebab kalau pada awalnya kita menyasarkan mahasiswa di dalam Kementerian Pergantian Tinggi sahaja. Dalam itu pun ada 4 kategori yang berbeza. Universiti Awam, Institut Pendidikan Tinggi Swasta, Politeknik dan Kolej Komuniti. Bagi fasa kedua, kita menyedari ada lagi kelompok dan khalayak mahasiswa di bawah seliaan kementerian yang lain. Kementerian Pendidikan Malaysia misalnya, dalamnya ada kolej matrikulasi, dalamnya ada kolej vocational, dalam Institut Pendidikan Guru yang saya maklumkan tadi. Dan kita yang terkini diluaskan untuk fasa kedua, kerajaan mempertimbang untuk berikan kepada pelajar tingkatan 6 juga. Mereka ini mempunyai kesetaraan untuk tujuan masuk ke dalam pendidikan tinggi, walaupun mereka berada di sekolah, tapi mereka juga digelar sebagai mahasiswa. Dan di kementerian lain kita juga luaskan kepada Aswara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Inisiatif rentas kementerian. Itu dia. Okey, dan bila para pelajar ini ataupun mahasiswa yang dapat memohon inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini, sebab ini merupakan fasa kedua. Yang menarik, fasa pertama, kalau boleh saya sorot kembali, fasa pertama kita buka pada 15 April hingga 15 Mei bagi tempoh 1 bulan. Kita dapat, kalau boleh saya kongsi statistiknya, kita dapat hampir 97,000 pemohon. Itu kepada IPT di bawah KPT sahaja. Dan daripada situ kita dapat hampir 60% berada di bawah pangkalan data bantuan keluarga Malaysia di bawah B40. Kita maklum bahawa B40 mengikut tafsirannya, pendapatan isi rumah patutnya kurang daripada RM4,850 Malaysia. Kita tambah lagi kriteria bagi kelayakan. Bukan sahaja B40 tetapi kalau ada keperluan yang lain. Contohnya, kalau mereka mempunyai tanggungan yang tinggi, yang banyak. Yang ketiga, kena pastikan mereka tidak mempunyai dan menerima bantuan yang hampir serupa. Kita tak nak ada pertindihan ataupun pertindanan dari segi inisiatif yang sama. Mungkin ada agensi-agensi lain yang telah pun memberi peranti dalam mungkin skala yang kecil, tetapi kita seboleh-bolehnya kita tidak menerima. Itulah fasa pertama. So, hampir 97,000. Fasa kedua kita buka sehingga bulan ni, kebetulan dia berkenaan dan bersamaan dengan hari bulan kebangsaan tu, sebulan tu kita dapat hampir 50,000. Setelah kita luaskan, dan kita sasarkan dalam bulan berikutnya, insya-Allah kita dapat sekurang-kurangnya lagi 150 hingga 200,000. Inilah mereka yang berkeperluan. So fasa kedua lagi sebulan ni. Jadi jangan buang masa. Jangan buang masa. Boleh terus memohon mahasiswa di luar sana. Baik, dan bagaimana mereka yang ingin mendaftarkan, dan mungkin sedikitlah maklumat berkenaan dengan permohonan peranti ini. Permohonan kita buat secara dalam talian melalui pautan laman sesawang https perantisiswa.kkmm.gov.my.
permohonan dibuat sepenuhnya dalam talian. Memudahkan kita kan? Dalam tu, dan rayuan pun sebenarnya akan dibuat dalam tu. Cerita sikit pasal rayuan, Sofia. Bagi fasa pertama, pemakluman kita buat macam keputusan SPM. Wah, payah ni. Kita maklumkan kepada penerima yang berjaya 29 Ogos tempoh hari. Isnin baru. Okey. Kalau minggu ni pelajar-pelajar yang mahasiswa yang menerima makluman tersebut menjadi berita gembira. Ya, betul. Terus sambut Hari Kebangsaan. Sekaligus. Wah, boleh terus kibarkan jalur gembira. Dua kegembiraan bersama. Betul. Okey, dan sekiranya mereka telah pun layak untuk menerima peranti tersebut, di manakah antara lokasi yang perlu mereka mengambil peranti tersebut? Ya. Kita telah mempertimbang pelbagai kaedah alternatif untuk pengagihan. Okey. Pada ketika ini kita berpandangan sesuai untuk kita letakkan kepada IPT masing-masing. IPT itu bukan saja kepada universiti awam yang saya sebut tadi lah. Universiti awam, IPTS, Kolej Komuniti, Politeknik, Kolej Matrikulasi, Kolej Vocational, Aswara dan ada beberapa institusi lain. Ini akan diagihkan melalui institusi. Dan kita maklum sebenarnya kalender akademik berbeza. Betul. Ada kebanyakan universiti awam sedang bercuti pada ketika ini. So, pengagihan akan dibuat dalam kaedah yang sedikit berbeza. Bagi penerima, contoh di KPM misalnya, pendidikan yang sekarang masih dalam pengajian akan menerima di institusi, kecuali bagi sekolah-sekolah yang banyak, kita akan pusatkan di PPD, Pusat Pendidikan Daerah. So, itu yang kita cuba sasarkan. InsyaAllah akan terima, sebaik saja berada dalam pengajian, kita akan berikan kepada mereka yang layak, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun rasa seronok juga ni kan. Sebab ini memudahkan juga kepada mahasiswa kita untuk meneruskan pembelajaran dan juga pembelajaran mereka lah khususnya. Dan mungkin juga boleh Tuan terangkanlah berkenaan dengan permohonan berkenaan dengan fasa kedua ini, masih lagi diberi peluang kepada mereka, mahasiswa luar sana. Dan sekiranya mereka rasa macam masih ragu-ragu lagi, mampu ke, layak ke tak layak ni? Jadikah ada dicadangkan untuk memohon juga ke atau bagaimana Tuan? Betul-betul. Kriteria kita ditetapkan kalau nak lihat secara terperinci dalam laman sesawang kita ada. Cuma saya maklumkan yang pertama, nilai ambang bagi pendapatan isi rumah macam saya maklumkan seperti B40 4850. Yang kedua, kalau mereka mempunyai sebarang keperluan tambahan, contoh macam tanggungan banyak dalam keluarga, ataupun yang ketiga mempunyai keperluan khusus akibat bencana misalnya. Contoh macam awal tahun ni kan, kita ada bencana banjir di Lembah Kelang dan pelbagai wilayah lain. Kita terima pakai. Yang keempat, tidak menerima bantuan yang hampir serupa macam saya sebut. Yang kelima, apa lagi sebab-sebab yang dirasakan bersesuaian. Yang menarik dia, Sofia, apabila mereka secara automatik kita akan buat semakan silang dengan pangkalan data Bantuan Keluarga Malaysia di MON. Yang mana memang ada, insya-Allah kita terus automatik dalam permohonan akan terima. Yang tidak, kami akan ada dua mekanisme. Mekanisme rayuan, mengambil kira dapatan dan juga saringan tambahan oleh dua pihak. Yang pertama daripada hal ehwal pelajar dan alumni punya sektor di setiap IPT. Mungkin mereka ada maklumat-maklumat tambahan. Yang kedua, yang ini agak menarik. Penglibatan pelajar sendiri untuk mempertimbang dan memperaku rayuan mahasiswa. 15 Ogos yang lalu, Yang Berhormat Menkom, Menteri kita, telah pun membuat libat urus dengan Majlis Perwakilan Pelajar bagi semua universiti. Untuk kita libatkan mereka dan pastikan mereka dirangkumkan dalam pembuatan keputusan bagi rayuan. Dalam yang sama juga ingin saya kongsikan, sesi yang sama mereka mengutarakan pelbagai idea yang bernas. Wow, menarik itu. Dan ada idea bernas itu insya-Allah mungkin akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika majlis pelancaran esok, insya-Allah. Wow, itu daripada mahasiswa sendiri. Ya, betul, nantikan. Wow, tu saya pun tak sabar nak dengar tu kan. Okey, dan mungkin di kesempatan waktu ini ada sedikitlah kata-kata dan juga harapan berkenaan dengan peranti siswa ini. InsyaAllah, macam saya maklumkan, boleh kita maklumkan bahawa majlis esok akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akan dihadiri oleh kementerian yang berkepentingan. KPT akan ada, Kementerian Pendidikan Malaysia akan ada, MOTEC akan ada, KPLB juga akan ada,
Dan jangan lupa Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan merupakan pendana utama dan juga perancang awal masa kita rancang bajet tahun lepas. Dan pendanaan ini juga datang daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ini merupakan entiti dan juga agensi yang telah kita rangkumkan dalam inisiatif ini. Harapannya insya-Allah mana-mana mahasiswa yang layak ataupun dirasakan mungkin berkeraguan atau layak ataupun tidak, boleh pohon saja. Insya-Allah sistem akan buat pertimbangan dan jika perlu dirayukan akan ada agensi dan mekanisme yang berkaitan untuk pertimbangkan. Seboleh-bolehnya kita nak memberikan mereka yang layak terima akan terima dan menjadi jariah kepada kita. Betul. Untuk memberikan mereka mendapat pendidikan yang dapat memberi manfaat kepada negara insya-Allah. So, mana-mana mahasiswa yang masih lagi bertimbang atau mempertimbangkan untuk sama ada memohon atau tidak, kalau boleh layar laman Sesawang, buka sistem talian dan insya-Allah kita akan pertimbang sewajarnya. Kita sasarkan setakat ini 350,000 peranti akan kita agihkan sehingga hujung tahun. Wah, 350,000 peranti yang akan diagihkan. Jadi anda boleh terus memohonkan peranti siswa ini bagi memudahkan khususnya anak-anak anda yang ingin menjadi mahasiswa sebagainya. InsyaAllah moga dipermudahkan segalanya. Dan masih banyak lagi peranti itu tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Saya kira ini sehingga 30 September ini. Hingga 30 September. InsyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Nazrul Marzuki selaku Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia. Terima kasih kembali Sofia. Terima kasih banyak. Okey, para penonton, itu dia. Saya pun seronok juga tiba-tiba rasa macam nak jadi mahasiswa balik kembali kan. Okey, dan seterusnya para penonton, kita juga ingin berehat seketika.